الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, semuanya Fadil Tuan Imam, seterusnya Tuan Bilal, seluruh pegawai masjid negeri Negeri Sembilan. Saya hormati lagi saya kasihi seluruh kepimpinan masyarakat muslimin muslimat dan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu zuhur secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita yang terbatas ini dapat bersama-sama kita berada di dalam satu majlis, ini majlis ilmu, suatu majlis yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah merintahkan para malaikatnya untuk mencari siapa di kalangan hamba-hambanya berada dalam majlis ilmu ataupun majlis zikir untuk didoakan keampunan dan kesejahteraannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang istiqamah dengan majlis-majlis ilmu ini insya-Allah. Muslimin muslimat dan perempuan yang dirahmati Allah, kita menyambung semula tazkirah suhur kita pada petang ini berkaitan tentang sifat dan ciri-ciri seorang muslim, sifatul muslim wa muqawimatuhu. Pada ciri yang ke-10 setelah kita bincang sebelum ini dengan panjang lebar huraiannya, kita akan masuk pada petang ini ciri yang ke-10, iaitu ciri orang yang beriman mempunyai sifat dan pribadi muslim yang terbaik di sisi Allah ialah seseorang yang bermanfaat kepada orang yang lain. Kita Allah jadikan sebagai hamba Allah perlu untuk memelihara dua hubungan dalam kehidupan kita ini, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Maka Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberikan manfaat kepada orang yang lain. Maka inilah yang nak kita syarahkan pada ciri yang ke-10, bagaimana untuk kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang yang lain. Kerana kita hidup ni tak boleh hidup seorang-seorang. Kita hidup saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Maka perlu untuk kita memberi sesuatu yang terbaik kepada orang yang ada di sekeliling kita, hatta orang yang paling dekat dengan kita, supaya menjadikan kita ni sebagaimana yang Nabi sebutkan sebagai seorang manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulakan dalam kitab ini daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Surah Al-Baqarah ayat 273 menjelaskan yang bermaksud, dan ketahuilah apa jua yang kamu belanjakan daripada harta yang halal, min khairin, daripada harta yang halal, adalah sesuatu yang akan sesungguhnya Allah akan sentiasa mengetahuinya. Setiap apa yang kita belanjakan daripada harta yang halal. Jadi perkara utama yang diberikan perhatian terhadap bagaimana nak memberikan manfaat kepada orang lain ialah dengan menginfakkan harta kita ke jalan Allah. Itu perkara yang utama. Kalau disebutkan orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah sebagai ciri utama untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada orang yang lain, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang seterusnya, itu ayat 274 Surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah
falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kelebihan orang-orang yang membelanjakan harta di jalan Allah yang bermaksud orang-orang yang membelanjakan, yakni mendermakan hartanya pada waktu malam, billail wan nahar, pada waktu malam dan pada waktu siang, yang bermaksud dia senantiasa menginfakkan hartanya. Dia tak kira siang ataupun malam. Okay. Sirru wa alaniyah. Okay. Yang tadi tak kira masa. Pertama. Yang kedua ialah dia tidak kira sama ada dalam keadaan yang tersembunyi ataupun terbuka. Ada orang tu dia pilih tertentu sahaja. Okay. Supaya nak dilihat dia tu baik, dia hanya infakkan ataupun dermakan hartanya di tempat yang terbuka supaya orang nampak. Okay. Situ ada timbul perasaan riak. Tapi orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala, dia tak kira dalam keadaan tersembunyi ke, dalam keadaan yang sulit ke, ataupun dalam keadaan terbukanya, dia infakkan hartanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kebetulan ketika itu dalam waktu yang terbuka orang nampak, maka niatkanlah ia sebagai satu dorongan kepada orang yang lain juga untuk menginfakkan harta. Maka Allah nyatakan mereka yang melakukan amalan ini, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka seorang itu akan beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dapat pahala yang besar. Dan bagi mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang suka menginfakkan harta ini, harta benda ini, tiada kebimbangan bagi mereka. Allah jamin. Tiada kebimbangan. Mereka tidak akan memperolehi kebimbangan daripada berlakunya satu perkara yang tidak baik. Dan juga mereka tidak akan ada rasa berduka cita. Maka kalau ada rasa kesusahan, ada rasa keperitan dalam hidup, maka jalan keluar salah satunya ialah dengan kita infakkan harta yang kita ada. Maka Allah beri jaminan, tidak ada rasa kebimbangan dan duka cita terhadap orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Dan saya uraikan juga tafsir Quran bil Quran, bagaimana kepentingan dalam menginfakkan harta ni, sehingga Allah nyatakan orang yang telah hampir menemui ajalnya, dia nak minta sedikit lagi masa tambahan, extra time, untuk anjakkan waktu dan detik kematian dia untuk dilakukan satu amalan. Maka dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam suratul Munafikun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah, ini dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum seorang dari kamu itu sampai ajal maut kepadanya. Dan kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu kepada Tuhannya dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baik engkau dapat lambatkan sedikit sahaja lagi waktu ajalku ini. Ni dekat-dekat nak sampai ajal lah ni, di saat sakaratul maut, orang-orang yang hampir kepada ajal ni nak minta sikit di masa lagi, sikit masa dia untuk beramal. Untuk beramal dengan amalan yang apa, tuan-tuan? Allah nyatakan dalam ayat ini, iaitu amalannya fa'as-saddaqa. Sedekah, dia nak sedekah. Nak menunjukkan betapa pentingnya sedekah ni, yang merupakan amalan yang diimpikan, yang diperlukan di saat orang yang hampir menemui ajal. So, kalau boleh kita pastikan dengan harta yang Allah berikan kepada kita ini untuk memberikan manfaat kepada orang yang lain, infakkan. Mana kata jangan, pastikan pada setiap hari ada sesuatu infak yang kita berikan, walaupun tidak banyak tetapi sedikit, sekurang-kurangnya ada. Setiap hari itu kita tidak meninggalkan sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dalam banyak ayat Quran menjelaskan begitu banyak sekali kebaikan sedekah ini, yang akan membuka jalan keluar kita, akan membuka jalan kesempitan kita, memberikan kesihatan yang baik,
kan, diberikan keberkatan dalam rezeki adalah melalui jalan sedekah. Itu yang pertama. Okay, sebutkan bagaimana menjadi ciri mukmin yang sejati adalah dengan memberikan manfaat kepada orang lain melalui sedekah. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Satu lagi ciri bagaimana kita nak memberikan manfaat kepada orang yang lain, Allah berfirman yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak. Menunjukkan bila satu puak ni sekumpulan, satu golongan, ya, dia mesti buat secara berkumpulan. Kan, satu puak yang menyeru, iaitu berdakwah, okay, kepada kebaikan, ini untuk mengembangkan Islam, ajak orang buat baik. Okay, ajak orang buat baik, ajak orang sembahyang, ajak orang menuntut ilmu. Ini merupakan satu tanggungjawab utama dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ia tidak cukup hanya sekadar mengajak perkara yang ma'ruf, tapi Allah nyatakan juga wa tanhau wa yanhauna 'anil munkar, dan cegah apa-apa kemungkaran yang berlaku di sekeliling kamu. Maka Allah berikan jaminan mereka yang melaksanakan dua perkara ini, jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun. Maka mereka ini akan dimasukkan di kalangan orang-orang yang berjaya. Mereka adalah orang-orang yang berjaya. Mereka yang ajak orang buat kebaikan. Tak perlu untuk jadi orang-orang yang alim ataupun orang-orang yang hebat baru kita nak berdakwah. Kita yang ada ilmu sedikit ini pun, kan, sampaikanlah. Nabi sebutkan sampaikanlah walaupun satu ayat. Kita tahu satu kebaikan, ajaklah untuk orang buat kebaikan, kerana ini satu tuntutan, ya, nak menjadi manusia yang terbaik, bermanfaat kepada orang lain, ajak orang. Tak nak terima, itu soal lain. Yang penting kita seru, kan, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah, kan, mereka ke jalan Allah dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Ini tuntutan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama ada kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran tersebut, kan, supaya kita menjadi orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azimah. Sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 114. Juga kita nak ambil pedoman di sini bagaimana yang dilihat sebagai sebuah kebaikan. Apa yang dinamakan sebagai kebaikan? La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Okay? Bila disebut sebagai najwa, banyak di kalangan kita ni sukalah berbisik-bisik, berbincang-bincang. Kita hidup berkumpulan, kita hidup ini bermasyarakat. Ada kelompok itu, ada kelompok ini. Jadi Allah nyatakan, memang manusia ni tak lagi dah daripada duduk berbincang, berbisik-bisik, okay, berbual-bual. Itu memang, okay, itu memang fitrah lah manusia. Dan kita hidup bermasyarakat ni, ada geng-geng kita, ada kumpulan-kumpulan kita, suka untuk berbual-bual. Tapi Allah nyatakan, la khaira fi katsirin min najwa. Okay? Tidak ada kebaikan yang kebanyakan bisikan-bisikan mereka ni di kalangan manusia yang berbisik, kecuali jadi ada tiga perkara yang mana perbualan di antara manusia, bisikan di antara manusia yang membawa kebaikan, ada tiga perkara. Iaitu man amara bi sadaqatin. Itu yang pertama. Berbincang-bincang, berbual berkaitan tentang menyuruh untuk bersedekah. Ajak untuk sedekah, bincang kalau ada orang susah, banyak mana nak kumpulkan duit, nak bantu orang yang susah. Ini kebaikan yang pertama dalam perbincangan sesama kita, kan, sama manusia. Yang pertama, bincang tentang sedekah, bincang macam mana nak tolong orang. Yang kedua, au ma'rufin,
Iaitu tentang atau berbuat kebaikan, bincang untuk buat kebaikan, kan? Macam mana nak buat satu kebaikan, nak bina sesuatu yang boleh ajak orang, okey, datang ceramah ke, datang majlis ilmu ke, okey, adakan pemusyawaratan, kan, adakan muzakarah, buat satu kebaikan, itu perbincangan yang baik, okey. Dan yang ketiga, ini yang penting, okey, yang pertama sedekah, yang kedua bincang nak ajak orang buat baik, yang ketiga bincang bagaimana nak au islah bainan nas, bagaimana nak mendamaikan manusia, mendamaikan di kalangan, mungkin ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita yang berbalah, yang bergaduh. Maka ni dia dinamakan sebagai kebaikan. Kalau ada orang yang bergaduh, kitalah jadi pendamai dia, kitalah jadi orang tengah dia. Allah nyatakan ni dia, dalam banyak-banyak perbincangan di kalangan manusia, ini dia 3 perkara yang dinilai sebagai kebaikan. Kita jadi pendamai. As-sulhu khair. Okay? Perdamaian itu adalah lebih baik. Kan? Ada orang tu dia suka tengok kawan-kawan gaduh, ada jadi batu api. Kan? Itu satu kejahatan. Tapi Allah katakan memang manusia ni suka mengapi-apikan orang, okay? Menjadi api dalam sekam, suka, kan, masyarakat ni bergaduh. Ada orang suka melihat keadaan itu. Tapi Allah nyatakan dalam perkara ini, dalam perkumpulan manusia ni, mana dikira sebagai kebaikan? Orang yang mendamaikan. Maka ada disebutkan dalam sebuah hadis, kan, salah satu daripada perbuatan harus yang boleh untuk menipu ialah apabila nak mendamaikan orang, ataupun nak mendamaikan suami isteri yang sedang bergaduh. Harus. Dia bukan panggil bohong sunat, tapi perbuatan bohong yang diharuskan. Tujuannya ialah untuk mendamaikan. Okay? Mungkin A dengan, contohnya A dengan B tengah bergaduh. Maka C ni, saya lah, katakan kepada A, B tu cakap kau dulu, kau ni semua baik, kan? Padahal tak ada pun. Tapi kita nak mendamaikan, tak ada pun cakap, kan? Si B ni, kan, dia betul-betul rasa, kan, tu hutang budi dengan kau apa yang kau telah buat dulu. Dia kata dekat A. Kemudian saya pergi pula kepada B pula, cakap, okey, apa kebaikan A, apa dia, okey, perkara-perkara yang A, yang si A ni kata kebaikan kepada B. Jadi mereka dipertemukan dapat mendamaikan mereka yang bergaduh. Ini dia, okey, perkara yang dikira dan dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuba, kan, menjadi orang yang pendamai, bukan orang yang suka untuk melihat, kan, berlakunya permusuhan dan pergaduhan di kalangan masyarakat. Seterusnya, yang terakhir, kita melihat sebuah hadis yang agak panjang daripada Abu Zar Al-Ghifari, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sebelum kita tutup, yang mana Abu Zar ni berkata, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah dia amalan yang paling afdal? Bila dia sebut soalan amalan yang paling afdal, memang akan ada banyak hadis-hadis Nabi di kalangan para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apakah amal yang paling afdal? Dan Rasulullah menjawab dengan berpelbagai jawapan melihat kepada siapa yang bertanya. Okay? Jadi kalau nampak berbeza-beza, itu bukan percanggahan. Jawapan Rasulullah yang berbeza bukan percanggahan, tetapi Rasulullah melihat yang bertanya itu siapa. Yang sekarang ni bertanya Abu Dzar, apakah dia amalan yang paling afdal? Jawab Rasulullah, al-imanu billahi wal jihadu fi sabilih, iaitu amal yang paling afdal beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Itu dia amalan yang paling afdal. Dan kemudian Abu Dzar bertanya lagi. Sahabat ni memang dia dengan jawapan Rasulullah tu dia nak lagi lebih, kan, supaya dia dapat buat satu tingkatan amalan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka Abu Dzar bertanya lagi, sebab mungkin jawapan tu umum, kan. Maka dia tanya lagi, bagaimana pula cara pembebasan seorang hamba yang paling afdal?
Nak pula tanya, bagaimana cara waktu tu mungkin keadaan itu sistem perhambaan masih ada lagi. Okay? Cuma di penghujung kehidupan Rasulullah sudah dihapuskan. Jadi bagaimana cara pembebasan hamba ini yang paling afdal? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfusiha 'inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Membayar tebusan diri seorang hamba dengan harga yang paling mahal kepada tuannya. Itulah dia. Okay? Pembebasan hamba cara pembebasan hamba yang paling afdal dengan harga yang tinggi kepada tuannya. Dan ditanya lagi oleh Abu Zar, kan, dengan harga yang tinggi. Maka dia tanya, bagaimana kalau tak dapat nak buat begitu? Kalau aku tak mampu nak lakukan demikian, okay, nak buat perkara yang paling afdal. Maka Rasul jawab lagi nak pastikan, walaupun tak mampu, tapi ada lagi amalan yang afdal yang boleh dilakukan oleh Abu Zar. Iaitu apa? Jawab Rasulullah, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Ya, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Iaitu maksudnya ialah kamu menolong orang yang hendak membuat kebaikan. Pertama, ni amalan yang afdal. Kita tak mampu nak anjurkan mungkin satu perkara yang baik, tapi ada orang nak buat baik, kita bantu dia. Okay? Contohnya, kita mungkin tak mampu nak mewujudkan satu NGO yang boleh hantar bantuan kepada mangsa-mangsa perang di Syria ataupun saudara-saudara kita di Palestin. Tak mampu untuk kita nak pergi ke sana, apatah lagi. Tapi ada NGO yang ditubuhkan. So dia telah membuat kebaikan. Dia menyalurkan sumbangan ke sana, memberikan bantuan ke sana. So kita bantu orang yang buat kebaikan. So kita transferlah duit kita, sedekahlah, kan, supaya memudahkan urusan dia untuk menyalurkan bantuan tersebut. Pertama. Dan yang kedua ialah tasna'u li akhraq. Kata Rasulullah, bantu orang-orang yang lemah. Kan? Orang-orang yang lemah, kan, dari sudut fizikalnya, dari sudut keuangannya. Kita tahu ada orang yang susah, maka bantu. Ini dia amalan yang afdal. Tak mampu bantu banyak, kita bantulah sekadar yang kita, bantulah sekadar mana yang kita mampu. Dan seterusnya, yang terakhir, apakah pendapatmu sekiranya aku tidak mampu melakukan sebahagian daripada amal soleh? Abu Zar bertanya, okay, nak buat apa kalau tak mampu nak buat amal yang soleh? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, takuffa syarrik 'anil nas fa innaha minka 'ala nafsik. Kamu hendaklah menahan diri daripada menyakiti orang lain. Tak mampu nak buat amal soleh, jangan tahan diri daripada sakitkan hati orang. Ada orang suka menyakitkan hati orang, kan, suka cari pasal, kan, suka cari kemarahan orang. Maka dia nak buat baik dia tak mampu, nak buat amal soleh dia tak mampu. Maka sekurang-kurangnya kamu jangan menyakiti hati orang. Jaga hati orang, jaga hati manusia, jaga hati kawan-kawan kita. Okay? Itulah yang semampunya. Bagaimana Rasulullah meneruskan, fa innaha minka 'ala nafsik. Sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah merupakan sedekah daripadamu untuk dirimu sendiri. Itu pun dikira sedekah. Mana kata kita kadang-kadang tengah borak-borak dengan kawan-kawan tu, ada rasa kita nak menyakitkan hati orang, ada rasa kita tak puas hati dengan orang, kan, kita nak sampaikan benda yang boleh menyakitkan hati, kita menahan benda tersebut. Itu dikira sebagai satu sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia termasuklah juga, kan, menahan marah. Nabi sebutkan, lihat dalam hadis 40, 3 kali Nabi ulang, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan kamu marah. Kan? Walaupun ada seorang tu kuasa untuk marah, ada dia punya potensi dia untuk marah, tapi kalau dia berjaya menahan, itulah pahalanya yang besar. Itu juga orang yang mampu untuk menahan dirinya daripada menyakiti hati orang lain, itulah sedekah dia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah, ya, setakat ini bagaimana untuk kita menjadikan diri kita bermanfaat kepada orang lain. InsyaAllah kita akan teruskan lagi untuk siri Tazkirah Zuhur yang akan datang. Apa lagi perkara-perkara yang boleh untuk kita laksanakan bagi menjadikan diri kita ini terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum lin nas. InsyaAllah kita akan sambung pada Tazkirah Zuhur yang akan datang.
Sekarang itu saja. Petang ini mohon aku dapat segala saran dan silap. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna futuhal afiyan warzuqna fahman nabiyyin warzuqna hifdzal mursalin warzuqna ilham malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.